Assalamualaikum dan salam serakku sayang, bersama saya Lia Amira Anargus. Tumpuan berita, hobi seorang kanak-kanak perempuan berusia 7 tahun bernama Aryanum Yakairin Ahmad Sadiq yang suka melukis logo gabungan Parti Sarawak GPS termasuk beberapa lukisan yang menggambarkan pemimpin negeri ini mendapat perhatian Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Suhari Tun Datuk Abang Openg. Perkara tersebut tular di halaman Facebook setelah ibunya, Hasfazilawati Hasbi, memuat naik gambar-gambar lukisan adik Aryanum yang mencuit hati beserta telatahnya yang comel mengenakan baju GPS. Sehubungan itu, Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Hal Ehwal Korporat, Penerangan dan UKAS, Datuk Abdullah Saidul meluangkan masa mengunjungi adik Aryanum sekeluarga di kediamannya di Taman Sukma Kuching untuk menyampaikan penghargaan serta kiriman ucapan daripada Premier Sarawak yang menyatakan beliau tidak keberatan untuk berjumpa dengan adik Aryanum sendiri pada satu masa yang sesuai nanti. Pesanan yang amat berhormat Premier ialah bahawa ini satu rangsangan, satu yang memberi perangsang dan dorongan bahawa apa yang dilakukan oleh pemimpin kita sekarang ini adalah untuk generasi adik Anum di masa depan serta generasi-generasi yang akan datang. Inilah satu dorongan yang baik bahawa walaupun adik Anum masih muda untuk memahami apa itu politik, tapi itu tidak penting. Yang penting ialah minat adik Anum tentang apa yang tentang sokongan dia kepada pemimpin di atas adalah seperti saya kata tadi, satu dorongan yang kuatlah bahawa apa yang kita lakukan sekarang ialah demi kebaikan dan kesejahteraan dan kemakmuran generasi adik Anum di masa akan datang. Beliau berkata demikian kepada UKAS setelah menyampaikan beberapa hadiah tanda penghargaan kepada adik Aryanum pada Sabtu. Menariknya, dalam masa sama, adik Aryanum yang merupakan anak ketiga dari 4 beradik juga turut menggelar Datuk Petinggi Abang Suhari sebagai Nek Jo. Ini pendapat Datuk Abdullah Saidul. Agak menarik apa yang kita jumpa pada hari ini ialah satu lukisan beliau yang memanggil Yang Berhormat Premier Abang Jo sebagai Nek Jo. Ini satu yang menarik, tapi mungkin boleh digunakan untuk describe pemimpin kita, Nek Jo, selain daripada Abang Jo dan selain daripada ketik dan si berasa ya. So itu satu yang menarik dan daripada generasi mereka. Saya rasa itu satu yang manis, satu yang menarik, satu yang melihat keakraban warga muda tentang deskripsi mereka tentang pemimpin. So walaupun masih terlalu muda untuk memahami ini semua, tapi yang penting di sini ialah kami semua di bawah pimpinan Abang Jo semakin bersemangat bahawa apa yang kami ingin lakukan sekarang ialah demi kebaikan mereka di masa akan datang. Sementara itu, Hasfazilawati turut berkesempatan menceritakan mengenai hobi anaknya itu yang beliau dan suami sendiri tidak menyangka akan memberi kesan yang besar dan ketara kepada anaknya semenjak berlangsungnya pilihan raya negeri PRN Sarawak yang lepas. Menurut beliau, anaknya pada ketika itu didedahkan dengan suasana dan keadaan yang baru apabila melihat ramai orang mengenakan baju, topi dan kipas GPS sambil mengibarkan bendera, membuatkan dirinya berasa teruja dan sekaligus menjadi salah seorang peminat dan penyokong cilik parti itu. Jadi bila sidaknya dalam crowd ya, macam Datuk belum tak reti masa saya nak. Jadi suklah nangga nak mengibar bendera Sarawak, bendera GPS. Semenjak daripada ialah nya lalu nang malah nak pakai baju GPS, semangat kata orang nak. Lah dah ditahunya tak suka pakai baju ya. Jadi sidak ya tak lalulah memberi baju GPS sejak-jak genya. Yalah nya tak nang malam pakai baju ya, tidur pakai juya, nak berjalan pakai juya. Ya digantung dilekatnya segenap tempat, freezer, dekat ya kotak apa-apa kotak dekat pintu tu dikemas-kemas. Kami si tahu masa saya mula-mula, kami si perasan. Padahal tak banyak di polahnya. Yang si tahu sebenarnya apa GPS ya. Tapi bila nya malahnya dedinya, apa GPS jadi katanya. GPS ialah orang jaga Sarawak tu kata dedinya. Ada poster, kena poster Nek Jo mengarir di sini siapanya. Cuba apa? Asal langgar-langgar Nek Jo. Belum pernah jumpa Nek Jo sih. Belum mau jumpa Nek Jo. Mau kata? Mau kata? Mau.
Ni selalu Anum tengok muka Nek Jo. Cakaplah Nom. TV ada. Kat TV dekat waktu dekat poster-poster, betul. Dekat rumah Jo. Dekat rumah siapa? Jo. Jo. Oh, kat area. Laporan seterusnya, generasi muda perlu menjadi pelapis untuk meneruskan industri batik tempatan yang dimiliki di negeri ini. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, mereka harus dilatih dalam pembuatan batik supaya industri berkenaan mempunyai bakat simpanan dan tidak kekurangan pekerja mahir. So it is pertinent that batik forms part of the education framework and skills training in batik making provided to youth so that the industry will have pelapis and we won't be short of skilled workers. For instance, it could be introduced into the art subject, so we can actually expose our students to this batik industry. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam pertunjukan fashion batik linut di sebuah hotel tempatan di Miri pada Khamis. Ujar Datuk Seri Fatimah, pembangunan industri tekstil Sarawak dijangka memberi peluang baru untuk meningkatkan tahap keluaran, mewujudkan pekerjaan dan membantu sektor pelancongan berkembang dengan penghasilan produk inovatif Sarawak iaitu batik linut. Terdahulu, Datuk Seri Fatimah telah menyempurnakan perasmian pembukaan pejabat dan galeri batik linut di Koko Cabana Miri. Beliau berkata pemilihan Miri sebagai tapak pelancaran produk batik itu adalah langkah tepat dan strategik kerana Bandaraya Miri terkenal sebagai bandar pelancongan dan ini akan membantu dalam mempromosikan batik linut Sarawak kepada masyarakat, terutama sekali kepada para pelancong yang datang ke negeri ini. Datuk Seri Fatimah dalam pada itu turut menzahirkan rasa kagum dengan kreativiti pembuatan batik yang memanfaatkan penggunaan sagu oleh usahawan mukah Diana Rose yang menambah nilai kepada penggunaan tradisional sagu sebagai makanan masyarakat Melanau dalam pembuatan produk batik yang cantik dan berkualiti. Ujar beliau, kemampuan dan kreativiti Diana boleh dijadikan inspirasi untuk merealisasikan impiannya mengetengahkan batik linut ke peringkat antarabangsa. Perkembangan selanjutnya, Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Jebab bahagian Miri telah memberi perkhidmatan terbaik kepada masyarakat dalam menghadapi dan menangani segala isu berhubung dengan bekalan air di bahagian itu. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Masyarakat 1 merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Bekenu, Datuk Rozi Yunus berkata mereka telah berjaya menangani beberapa isu bekalan air dan tetap berkhidmat kepada rakyat, terutama sekali semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang lepas untuk memastikan masyarakat mempunyai bekalan air. Saya ingin ambil kesempatan itu untuk mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya bagi pihak-pihak seluruh rakyat kita di P218 Sebuti dan khusus bagi kawasan saya N131 Bekenu kerana begitu tinggi komitmennya pegawai-pegawai dan staf jebab kita ya, semua dalam memastikan kewangan air di kawasan. Terima kasih banyak-banyak. Orang lain kena lockdown, kita kena lock out sebab kita di lapangan ya, untuk memastikan bekalan air sentiasa ada. Beliau berkata demikian dalam majlis makan malam dan penghargaan Jebab bahagian Miri 2022 di sebuah hotel di Miri pada Jumaat yang turut dihadiri Ahli Parlimen Sibuti Lukanisman Awang Sauni. Dalam majlis itu, Datuk Rozi juga telah menyempurnakan penyerahan sijil penghargaan kepada rakan Jebab, Pesara Jebab 2022, penyampaian sijil kepada pelatih industri Jebab dan penyampaian medal kepada pasukan DAT dan wakil 10 pin bowling Jebab Miri. Manakala di Betong, Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak Tegas Community Innovative Learning TCIL digesa agar mewujudkan cawangannya di bahagian Betong dalam usaha mendedahkan komuniti luar bandar tentang kepentingan pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET, sains, matematik, kejuruteraan dan teknologi STEM dan inovasi digital. Selain itu, Timbalan Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Datuk Gerald Rentap Jabu juga mahu sekolah-sekolah di Betong menubuhkan kelab robotik untuk dijadikan platform didikan awal teknologi robotik kepada para pelajar. Oleh demikian, nanti kita akan mengusahakan satu projek dengan like this. I think I will challenge Fred that you make Betong to become your first Community Innovative Learning Center, the first one outside Kuching. Tahu tak?
We will fund you. We will fund you and also to do all the club kita TNT kita, program tegas, terutama di sekolah-sekolah. Minta kebenaran daripada PPD lah. Dan yang paling penting, I think, our all the schools, sekolah rendah dan sekolah menengah di Betong ini, you set up your robotic club. Okay? Itu my first challenge to semua guru-guru dan murid-murid. Beliau berucap demikian semasa merasmikan Jeraya Wara ulang tahun ke-10 Tegas di Dewan SJKC Chunghua Betong pada Jumaat. Ahli Dewan Undangan Negeri Layar itu menambah, beliau percaya dengan mewujudkan TCIL serta kelab robotik di Betong akan membantu membawa perubahan dalam aspek pendidikan teknologi maupun digital dalam kalangan pelajar-pelajar di kawasan luar bandar. Antara aktiviti yang berlangsung sepanjang program tersebut adalah pertandingan karaoke, konsultasi kerjaya dan pendidikan, bengkel teknologi 3D, bengkel drone dan robotik, pertandingan ekspor, temuduga terbuka, pameran robotik dan virtual reality. Masih perkembangan di Miri. Buat pertama kalinya, Bandar Miri menjadi lokasi bagi penganjuran program Car Free Day 2022 pada 16 Julai ini di sepanjang Jalan Not Yuseng berhadapan dengan Wireless Walk Miri. Pemangku Residen Bahagian Miri, Baru Tai berkata, warga Miri dijemput untuk hadir, beriadah dan menikmati panorama bandaraya itu di dalam suasana bebas kenderaan. Sepanjang program ini berlangsung, orang ramai atau pengunjung hanya dibenarkan untuk berjalan kaki, menggunakan basikal, papan luncur, hoverboard dan blade skuter. Sebarang kenderaan tidak dibenarkan melalui jalan tersebut. Antara aktiviti-aktiviti menarik yang akan dilakukan sepanjang program tersebut adalah pertandingan basikal berhias, aktiviti jumba serta pelbagai aktiviti kecergasan yang lain. Acara seumpama ini dianjurkan adalah bertujuan untuk menggalakkan gaya hidup cergas dan hijau dengan mengurangkan kadar pelepasan karbon ke udara. Dalam sidang media selepas mesyuarat jawatankuasa program berkenaan di Miri pada Selasa, beliau turut memaklumkan bahawa beberapa jalan akan ditutup bermula dari jam 6 pagi hingga 10 pagi. Jalan yang akan ditutup pada hari tersebut adalah Jalan Not Yuseng, Jalan Peri, Jalan Pos, Jalan Haji Lampam dan Jalan Persekutuan. Penutupan akan bermula dari jam 6 pagi sehingga 10 pagi. Sehubungan dengan penutupan jalan tersebut, pengguna jalan raya adalah dinasihatkan untuk mematuhi arahan papan tanda yang disediakan bagi membantu pelaksanaan serta kelancaran perjalanan program ini. Sekian edisi malam bersama saya Lia Amira. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Saya mewakili seluruh warga kerja UKAS ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidiladha kepada semua umat Islam yang merayakannya. Semoga kita mengambil pengajaran di sebalik erti pengorbanan dan menghayatinya dalam kehidupan seharian. #menyebar fakta. Salam UKAS.